Orang orange ni dia nak ke tak nak, dia diet ke tidak, dia kena ambil roti, kena ambil nasi, makanan berat, sebab dia perlukan sesuatu yang tadi bersifat karbohidrat, sesuatu yang bersifat dapat meningkatkan dia punya kualiti, kita kata stamina ataupun fitness, tenaga fitness. Kerana orang jingga ni dia tak suka benda-benda yang bermain dengan emosi dalaman dia, sebab dia rasa benda itu penat. Nanti dia ada sifat dia tak berapa suka nak bercakap, dia tidak berapa suka nak meluahkan gaya dalam segi bisnes contoh, tapi dia diuji dalam bentuk perhubungan. Seterusnya kita nak baca personality orange, kesihatan dan pertumbuhan. Kita sedang mengupas buku Aura Personality Warna, melihat diri, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif, buku terbitan PTS tahun 2008. Buku ni dah habis di pasaran dan kita sedang masuk bab personality warna dan kita sedang kupas warna jingga dalam aspek kesihatan dan pertumbuhan. Kesihatan adalah perkara penting untuk dititik beratkan oleh personality jingga. Ini kerana kebanyakan aktiviti mereka banyak menggunakan tenaga fizikal dan kekuatan semangat mereka. Mereka sukakan aktiviti lasak dan mencabar. Maka bagi mengekalkan prestasi, mereka perlu sentiasa aktif dan bersenam. Selain itu, mereka juga perlu selalu mengambil pemakanan dan kaya dengan tenaga. Jadi mereka perlu memberi penekanan dan pengambilan karbohidrat seperti roti dan nasi. Tampaknya mereka kelihatan tidak bertenaga dan kurang bermaya. Orang orange ni dia nak ke tak nak, dia diet ke tidak, dia kena ambil roti, kena ambil nasi, makanan berat, sebab dia perlukan sesuatu yang tadi bersifat karbohidrat, sesuatu yang bersifat dapat meningkatkan dia punya kualiti, kita kata stamina ataupun fitness, tenaga fitness. Senaman yang bersesuaian dengan personality jingga adalah pelayaran, menaiki kuda, memanjat gunung. Ini semua yang adventurous dan yang ada related to nature. Dan berbagai aktiviti luar yang mencabar. Bagi personality jingga, menjana bateri kehidupan mereka adalah dengan meluahkan fikiran kreatif dan dengan harmoni. Mereka juga perlu menghayati kehidupan mereka kerana itu sememangnya fitrah. Walau bagaimanapun, mereka perlu mengetahui batas-batas dan kemampuan diri mereka supaya tidak merosakkan atau mempertaruhkan diri mereka pada perkara yang terlalu bahaya atau yang memudaratkan diri sendiri. Macam saya beritahu tadi, dia suka yang adventurous, tapi dia kena tahu batas juga. Kalau tidak, dia akan mencabar diri kepada sesuatu yang mungkin akan memudaratkan dirinya kembali. Bagi memantapkan diri mereka, personality jingga perlu cuba meneroka jati diri mereka. Namun begitu, ini adalah satu cabaran bagi mereka kerana untuk melaksanakannya mereka perlu bermain dengan emosi dalaman, dan ia adalah sesuatu yang tidak dapat ataupun tidak suka, bukan tak dapat yang tak suka dilakukan. Mereka lebih suka meneroka perkara yang berlaku di luar berbanding meneroka ke dalam diri mereka sendiri. Untuk personality, untuk perkembangan diri ni, kesihatan dan perkembangan diri, personality jingga orange, mereka harus bukan hanya mencabar diri kepada aktiviti yang di luar ataupun yang bersifat fizikal, yang bersifat action oriented. Mereka juga harus mencabar diri untuk sesuatu yang bersifat dalaman, mencabar pada prinsip mereka sendiri terhadap sesuatu yang mungkin kita kata menjadi pegangan ataupun falsafah hidup. Contohnya, mungkin mereka terlalu tegas, mungkin mereka berprinsip bahawa mereka berpandangan orang lain yang tak bersetuju dengan pandangan mereka itu adalah orang-orang yang negatif. Jadi mereka mungkin kena mengkaji semula objektif itu ataupun mengkaji semula falsafah mereka itu, pendapat mereka itu, kerana objektifnya mungkin subjektif ataupun berbeza mengikut orang, mengikut keadaan, mengikut tempat. Jadi mungkin dulu mereka berpegang orang yang tak bersetuju itu negatif.
mungkin pada masa itu betul, tapi mungkin pada masa yang lain mungkin pandangan orang lain itu juga ada kebenarannya. Jadi mereka kena belajar untuk mengolah, mencabar diri untuk membetulkan emosi dalaman mereka. Sedangkan orang jingga ni dia tak suka benda-benda yang bermain dengan emosi dalaman dia, sebab dia rasa benda itu penat. Dia tak suka layan perasaan, dia tak suka bermain dengan benda-benda yang bersifat sesuatu yang digambarkan sebagai emosi dalaman. Okey, dia lebih kepada benda-benda yang bersifat luaran. Jadi kadang-kadang orang orange ni, orang jingga, dia akan ambil masa apabila dia diuji dengan sesuatu yang bersifat dalaman. Contohnya, dia diberikan peluang untuk berjaya dari segi material, dia berjaya dalam segi bisnes contoh, tapi dia diuji dalam bentuk perhubungan, di mana mungkin dia kehilangan pasangan dia ataupun orang yang dia sayang. Jadi di situ benda-benda isu bersifat dalaman tu akan menjadikan dia down ataupun ambil masa untuk dia pulih kembali. Okey, itu yang saya maksudkan apabila saya menulis petikan bagi memantapkan diri mereka. Personality jingga perlu meneroka jati diri, dalaman mereka, bukan luaran mereka semata-mata. Personality jingga juga perlu melakukan perhubungan ataupun melakukan hubungan perasaan atau emosi yang lebih mendalam dengan keluarga dan kawan-kawan. So bukan hanya tentang diri, personality orange ataupun personality jingga ni harus juga meneroka sesuatu yang bersifat dalaman, yang bukan hanya tentang dirinya tetapi keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan diri dia, pasangan, anak-anak, kawan-kawan, supaya dapat mendalami perasaan orang-orang yang dekat ni tadi. Mereka juga perlu meningkatkan komitmen untuk berkomunikasi supaya mereka tidak berada dalam kesunyian dan dianggap mementingkan diri. Sebab kita dah bicarakan sebelum ini, di aspek sosial, orang orange ni nanti dia ada sifat dia tak berapa suka nak bercakap, dia tidak berapa suka nak meluahkan. Jadi pada dia buang masa, banyak sangat bercerita, banyak sangat meluahkan, bercakap terlalu lama, tidak ada tindakan. Jadi pada dia lebih suka bertindak. Tetapi dia kena fahami bahawa kadang-kadang sifatnya itu, sikapnya itu menjadikan orang kata dia agak selfish, dia agak pelik, dia pentingkan diri sendiri sebab dia tidak mahu berbicara ataupun sensitif ataupun peka ataupun mengambil peduli perasaan orang lain ataupun cabaran orang lain. Jadi di situ akan menjadikan hubungan itu kadang-kadang menjadi sedikit terganggu ataupun tergugat. Seorang orange kena belajar untuk menjadi pendengar juga kepada orang lain, dan dalam masa yang sama mungkin bantu dirinya serta bantu orang yang di sekitarnya untuk meningkatkan kualiti perhubungan supaya lebih mesra. Lebih kurangnya begitu ya. Tolong like dan share video ini, tanda ijab kabul ilmu, insya-Allah, mudah-mudahan. Mereka juga perlu meningkatkan komitmen untuk berkomunikasi supaya mereka tidak berada dalam kesunyian dan dianggap mementingkan diri. Mereka juga perlu menyalurkan tenaga kepada orang ramai dengan cara mengambil berat kepada orang lain atau menolong orang lain. So personality orange tak boleh terlalu bersikap nak menyendiri. Kalau berbeza dengan merah, merah ni mungkin kita tengok yang aktif, yang agresif, yang lebih kepada macam sanguine, yang lebih kepada nakkan perhatian, nakkan orang bagi tumpuan pada dia. Orang orange dia aktif, dia agresif, tetapi dia tidak terlalu mengejar kepada nak jadi ketua, nak jadi yang popular, nakkan kemewahan, nak terlalu mendapat perhatian pada orang. Malah dia suka buat macam kekayaan, kejayaan tu diam-diam, sebab dia cabar diri dia nak achieve tu apa. Contohnya macam tu. Itu pun sikap yang kita boleh ambil ataupun kita boleh contohi daripada orang orange. Diam-diam ubi berisi, kan? Berjaya, low profile, tapi ada credential yang besar di dalam industri ataupun bidang yang dia buat. Namun sifat negatif
adalah kadang-kadang dia tidak mempedulikan orang-orang yang dekat dengan dia, yang memberi sokongan, yang memberi perhatian. Jadi kadang-kadang tak jaga hati lah, dalam arti kata lain. Jadi dia kena lebih sensitif, dia kena lebih membina perhubungan supaya lebih bina kemesraan, dan nanti daripada situ dia akan lebih banyak kembali membantu dan mendekati masyarakat, menyumbangkan skill dia, bakat dia, pengalaman dia kembali kepada masyarakat. Jadi saya rasa contohnya lah, mungkin dalam industri kita lihat ada yang mereka yang telah mencapai kejayaan peringkat antarabangsa, dan apabila dia telah bukanlah bersara, maknanya pada satu peringkat dia kembali menyumbang kepada industri sebagai mungkin pengarah, mungkin dia buat filem, mungkin asalnya dulu dia berlakon. Contohnya macam tu kan, macam P. Ramlee contoh kan, Allahyarham P. Ramlee. So mungkin dia dalam kategori kuning, orange kuning macam tu, sebab dia ada pemikiran yang kreatif, dia selalu bersemangat, action oriented. So mungkin asalnya dulu dia bina pengalaman adventurous, cabar diri, buat itu buat ni, akhirnya kemudian dalam masa yang sama dia terokai bukan hanya dari segi lakonan, dari segi muzik. Mungkin muzik dulu, kemudian lakonan, kemudian pengarahan, kemudian dia editing, dia buat menghasilkan filem sendiri, music score sendiri. Jadi banyak skop yang dia cabar diri yang orang lain tak tahu pun apa yang dia lakukan di sebalik tabir. Tetapi kemudian sampai satu tahap hasil karyanya ataupun kehadirannya itu menjadi ikon, menjadi pendorong, menjadi motivasi kepada orang lain contohi, ataupun dia menghasilkan anak didik yang kemudiannya dapat melakukan dapat meneroka bidang-bidang yang hampir sama tapi dalam bentuk yang lebih besar, lebih kreatif, lebih kurangnya macam tu. Jadi kita ada ramai pemimpin yang hebat begini, mereka bukan mengejar populariti tetapi mungkin mereka diangkat menjadi pemimpin masyarakat dan akhirnya menggunakan skill, bakat, pengalaman yang mereka ada untuk membimbing masyarakat. Personality orange juga populasinya agak besar di kalangan masyarakat kita. Merah ramai, orange tak berapalah seramai merah, tetapi orange ni pun masih lagi besar kerana mereka ni juga macam tadi kekuncinya bersikap orang yang datang yang daripada action oriented, bersikap fizikal, bersikap kita kata result, keputusan, orientasikan keputusan. Ibu ayah kita dulu, especially kaum lelaki, ayah-ayah kita dulu, datuk kita, mungkin dilatih lebih kepada berorientasikan fizikal, seperti mana menerapkan banyak tenaga orange inilah. Jadi perlu bekerja keras, bekerja kuat. Mungkin yang lebih aktif, menonjol itu berwarna merah, tapi mereka yang bekerja kuat tapi pendiam, yang low profile, yang bersederhana kan, rumah sederhana saja tapi duit bawah tika, duit di bank banyak kan, contohnya macam tu kan, tanah berekar-ekar kan, kebun berekar-ekar, contohnya begitu kan. Jadi mereka ni mungkin lebih kepada personality orange. Kalau yang merah mungkin lebih kepada menjadi ketua kampung, pemimpin masyarakat, kemudian menonjol mungkin dari segi jadi pengusaha produk kan. Jadi dia lebih surface, yang satu lagi ni dia kurang surface. Saya lebih teruja untuk mencontohi personality orange. Sebab itu kadang-kadang dalam aura saya juga, bila kita diagnosis aura tu, warna orange ni juga muncul. Kerana orange ni sikap yang suka mencabar diri. Sebab tu saya selalu panggil tenaga orange ni sebagai tenaga untuk semangat. Kalau merah untuk stamina, orange ni untuk semangat dan keyakinan. So kalau nak tenaga orange, nak tingkatkan semangat dan keyakinan, pakai banyak orange ataupun terapkan banyak orange. Orange ni juga macam kalau kristal ada orange agate,
akid orange ya, batu Mekah yang selalu kita tengok. Dan juga kita boleh ambil lebih carrot, lebih mango, contohnya begitu kan, untuk tingkatkan kualiti diet. Sebab kalau dari segi pemakanan, sebelumnya kita dah bincang, dia pada bahagian usus. Dan ini bantu untuk tingkatkan kita punya efisiensi dari segi pencernaan dan penyerapan nutrition dan zat-zat makanan, dan akhirnya itu menjadikan kita seorang yang lebih physically fit. Tapi tengok genetik lah juga. Kalau orang tu memang muscle, orang tu memang jenis kasar, action oriented, so dia lebih mungkin mudah untuk menyerap tenaga orange, atau memang dia personality orange. Macam orang lain yang mungkin bukan personality orange boleh mengambil aura orange ini tadi dari aspek positifnya untuk menjadi semangat, menjadi keyakinan, menjadi kemahuan yang besar, dan mencipta kejayaan dan kekayaan dalam masa yang sama bersikap low profile.